Okey, boleh kita mulakan insya-Allah. Boleh dengar suara saya? Jelas, Ustaz. Jelas, alhamdulillah, syukur pada Allah. Okey, nota yang saya paparkan nampak? Nampak? Okey, kita mulakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada petang ini dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah iaitu petunjuk dan juga taufik, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, kita telah dipilih oleh Allah, kita telah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama berada dalam majlis ilmu pada petang ini, yang mana kita akan membicarakan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang terkandung di dalam surah-surah Al-Mufassal ataupun surah-surah yang ayatnya pendek, yang mana insya-Allah pada petang ini seperti yang diwawarkan, kita akan mempelajari tentang surah Al-Adiyat. Surah Al-Adiyat adalah kita pilih untuk belajar surah Al-Adiyat ini kerana kita mengiringi setelah kita selesai belajar surah Al-Zalzalah. Maknanya minggu lepas kita telah mempelajari tentang suratul Zalzalah. Petang ini kita belajar suratul Al-Adiyat. Selepas habis surah Al-Adiyat, kita akan belajar suratul Al-Qari'ah. Lepas habis suratul Qari'ah, kita akan belajar surah At-Takatsur. Maknanya kita akan belajar mengikut susunan tertib surah di dalam Al-Quranul Karim. Kalau tuan-tuan dapati maklumat dekat 4 surah ni, iaitu suratul Zalzalah, suratul Al-Adiyat, suratul Qari'ah dan suratul Takatsur ni dia mempunyai perbandingan. Kalau surah Zalzalah, Allah menyebut tentang tema hari kiamat. Lepas tu kita masuk surah Al-Adiyat pada petang ini, dia berkaitan dengan urusan duniawi. Lepas tu nanti kita belajar suratul Qari'ah, kita pergi tentang hari kiamat. Lepas tu kita masuk suratul Takatsur, kita akan belajar tentang urusan dunia. Bermakna susunan 4 surah ni akhirat, dunia, akhirat, dunia, akhirat, dunia. Nak menunjukkan kepada kita bahawa dunia ini Allah Ta'ala jadikan untuk kita, gunakanlah, manfaatkanlah untuk jambatan kita nak ke hari akhirat. Bukan bermakna kita kejar saja akhirat sampai kita membuang dunia. Itu bukanlah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagaimana kita nak manfaatkan dunia itu? Bagaimana manusia-manusia yang Allah beri kepada nikmat di dunia ini, maka untuk kita mempelajarinya itu, maka Allah ada menyebut dalam surah Al-Adiyat pada petang ini. Jadi kalau kita sempat habis ke semua ayat dalam surah Al-Adiyat, nanti kita akan mencari petunjuk-petunjuk apakah pengajarannya, apa yang perlu kita buat
Adakah kita sama macam manusia yang Allah sebut dalam suratul Al-Adiyat ataupun bagaimana? Tapi untuk mendapat maklumat itu, maka kita kena memahami terlebih dahulu isi kandungan suratul Al-Adiyat. Okay, surah Al-Adiyat ini kita terus pergi kepada pengenalan. Buat pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, nota rujukan surah Al-Adiyat ini saya telah berikan pada minggu lepas. Yang mana minggu lepas, tuan-tuan akan dapat nota dalam bentuk PDF yang dalam bentuk Word. Seperti yang saya paparkan ini. Dapatkan nota surah Al-Adiyat dalam bentuk Word. Lebih kurang ada 12 muka surat yang bercetak lah. Ada 12 muka surat. Dan nota dalam bentuk PowerPoint yang saya bentangkan ini juga, tuan-tuan dan puan-puan boleh gunakan. Kerana kita akan menggunakan kedua-dua nota ini. Tidak ada perbezaan banyak. Tetapi nota yang saya paparkan di Zoom ini, ia adalah nota dalam bentuk PowerPoint. Kita apabila masuk kelas belajar saja, kita kena ada bahan untuk kita belajar. Dan mesti ada bahan untuk mengajar. Kan? Tapi bahan kita mengajar, apa dia? Kita ada sesuatu yang nak ditulis, kita ada kitab, mungkin kita ada nota. Sebab kita tidak menggunakan kitab yang tertentu, tetapi kita menggunakan nota sebagai bahan pembelajaran kita. Ya, supaya anak-anak tengok mak dia pun belajar sungguh-sungguh, mak dia belajar. Kan? Jadi dia nak pesan ke anak dia belajar betul-betul, dia teringat mak dia belajar betul. Jadi moga-moga Allah Ta'ala berkat usaha kita untuk faham Al-Quranul Karim ini. Sebab tu kita semua ni sampai bila-bila kita akan jadi pelajar. Pelajar apa? Nak belajar memahami Al-Quranul Karim. Oleh kerana itu, apabila kita masuk kelas belajar, nak faham, nak berkesan, maka ada disiplin-disiplinnya. Dalam bahasa yang lebih halus, dipanggil adab-adab nak belajar. Okey, tuan-tuan dapat dua nota tersebut. Kalau ada mana-mana yang kata, mana nota PowerPoint ni? Tak apa. Nanti rakan-rakan yang ada di FB ataupun yang bersama kita di Zoom ni, insya-Allah akan ada saling membantu. Okey, kita pergi kepada pengenalan suratul Al-Adiyat. Okey. Apa makna Al-Adiyat? Okey, Al-Adiyat bermakna yang berlari dengan kencang. Yang berlari dengan laju. Kenapa Allah memilih surah itu? Surah yang berlari dengan laju. Siapa yang berlari dengan laju tu? Apa yang berlari dengan laju itu? InsyaAllah petang ni kita akan bincangkan. Baik, surah Al-Adiyat ini pengenalan ringkas ya. Okey, ringkas saja. Surah Makkiyah. Mengikut majoriti. Kenapa majoriti? Sebab ada sebahagian ulama mereka mengatakan surah Al-Adiyat dia turun selepas hijrah. Tetapi ramai di kalangan para ulama menyebutkan bahawa surah Al-Adiyat adalah surah Makkiyah. Surah Makkiyah. Ayat ada 11. Ayat dia ada 11. Dalam susunan Al-Quran surah yang ke-100. Selepas surah Al-Zalzalah. Jadi lepas belajar ni, hafallah surah Al-Adiyat. Seronok sangat kalau baca mana-mana surah yang kita dah faham. Kita dah faham, seronok kalau kita hafal, kita boleh jadikan bacaan di dalam solat. Sebab tu nak dapat keseronokan ketika baca ayat Quran, kena tukar-tukar surah. Rakaat pertama baca surah Zalzalah, rakaat kedua baca surah Wal-Adiyati Dhabaha. Dia faham surah Zalzalah cerita tentang apa pendetilan, penghisapan amal. Masuk surah Al-Adiyat dia faham tentang sifat manusia
yang Allah Ta'ala telah membuat kecaman dalam surah Al-Adiyat, maka dia sembahyang tu dia dapat ilmu dengan dia hafal dan dia faham surah. Okey, surah Al-Adiyat ni dikatakan. Kenapa saya kata dikatakan? Kerana dia bukan mu'tamad. Siapa yang pernah mengikuti mana-mana kelas membincangkan tentang uh, tentang susunan penurunan surah-surah dalam Al-Quran, ia sebenarnya adalah isu ijtihadi. Dia adalah isu yang pendapat berdasarkan kajian para ulama. Dia tidak mu'tamad. Okey, jangan pegang mu'tamad. Surah Al-Adiyat ni turun selepas suratul Al-Afri. Cuma berdasarkan kajian para ulama mendapati ia diturunkan selepas surah Al-Afri. Maknanya surah Wal-Asri turun dulu, baru turun surah Al-Adiyat. Dan dikatakan surah ini turun sebelum suratul Al-Kawthar. Maknanya suratul Kawthar turun kemudian selepas surah Al-Adiyat. Jadi dari sudut penurunan surah ni, dia bukan benda yang mu'tamad. Benda yang mu'tamad boleh dipegang dengan yakin mu'tamad jika berdasarkan kepada wahyu. Itu baru mu'tamad. Tapi kita boleh belajar, kita boleh mengkaji dia. Surah Al-Adiyat dalam mushaf dia terletak pada muka surat 599. Jadi kalau saya tersalah, tolong betulkan. Okey, kita teruskan pengenalan surah Al-Adiyat. Okey, surah Al-Adiyat ini, ia merupakan surah yang dimulakan, yang dibuka pada ayat yang pertama menggunakan kaedah Allah bersumpah. Allah bersumpah. Sebab tu kalau kita mempelajari, kita berkenal-kenalan dengan surah-surah dalam Quran, maka kita kena berkenalan dengan surah itu, macam mana surah itu dia dibuka. Lepas tu kita sebut pengenalan tadi. Kan? Supaya sebelum kita nak masuk lebih lanjut, kita kena tahu latar belakang dia. Kalau kita dengar orang, kita tanya, awak asal mana? Kan? Kerja kat mana? Macam itulah kita buat pengenalan. Jadi pengenalan surah Al-Adiyat ni, kalau ditanya, surah Al-Adiyat ni dia dibuka, iaitu pada ayat pertama, merupakan dibuka dengan bentuk Allah mulakan dengan bersumpah. Okay, dalam Quran, surah yang dimulakan dengan bersumpah ini ada 15 surah. Salah satu daripadanya adalah suratul Al-Adiyat. Jadi kalau kita nak kumpul semua sekali macam mana Al-Quran itu, surah itu dibuka, ada 10 cara. Seperti mana yang disenaraikan oleh Al-Imamu As-Suyuti rahimahullahu ta'ala alaih dalam kitab Al-Itqan fi Ulum Al-Quran. Itu sekadar pengenalan. Walaupun dia pengenalan, dia sedikit sebanyak, dia sudah memberikan kita gambaran awal. Kalau Allah mulakan dengan sumpah, dia akan timbul persoalan. Kenapa Allah bersumpah? Apa yang Allah nak tegaskan? Daripada kita belajar pengenalan surah tadi, kita dah dapat macam satu, kita panggil, maknanya kalau kita nak bertanya soalan tu, kita dah dapat, ni soalan aku nak tanya. Kenapa dimulakan dengan sumpah? Ni nanti insya-Allah kita akan bincangkan sebentar lagi. Okey, kita terus pergi kepada tujuan suratul Al-Adiyat. Surah Al-Adiyat 11 ayat kita dah sebut tadi kan. Okey, apakah tujuan di sebalik penurunan suratul Al-Adiyat? Kenapa kita nak belajar tujuan? Sebab setiap surah ini ia memberikan mesej-mesej yang tertentu. Secara spesifiknya, dia ada tujuan yang tertentu. Jadi apabila kita baca surah Zalzalah,
kita dah tahu dah. Kenapa aku baca surah Zalzalah? Apabila kita baca suratul Adiyat, kita dah tahu dah. Kenapa kita baca surah Al-Adiyat? Jadikan seronok apabila kita membaca satu surah, kita tahu tujuan surah itu tentang apa. Sebab tu kalau belajar ikuti mana-mana kelas, di mana-mana saja, sebab lepas ni dah boleh rentas negeri, lepas ni dah mula kelas-kelas bersemuka kan. Dah banyak kelas-kelas boleh pergi. Belajarlah dengan sesiapa pun, kena banyakkan berguru. Maka kalau kita belajar masuk kelas tadabbur, maka kita cuba cari apakah tujuan bagi sesuatu surah. Supaya kita mudahlah, macam dia memudahkan kita untuk belajar secara terperinci. Okey, surah Al-Adiyat ni, kalau saya akan tunjukkan saya akan tunjuk pada tuan-puan ada tiga tujuan surah yang sebenarnya dia sama, tapi saya buat daripada pelbagai kitab. Okey, dalam kitab Al-Imam Al-Biqai, Nuzumud Durar, beliau mengatakan surah Al-Adiyat ni Allah turunkan adalah kerana Allah Ta'ala nak sampaikan maklumat tentang ada orang ini dia berada dalam kerugian ketika mana terjadinya Al-Zalzalah. Al-Zalzalah ni maksudnya surah pasal hari kiamat lah, kita dah belajar lah. Maknanya kalau ikut Imam Biqai, dia kata surah Al-Zalzalah ni, surah Al-Adiyat ini, surah yang Allah nak bagi tahu kepada kita, kan ada insan manusia ini kebanyakannya dia berada dalam kerugian. Seperti mana dikaitkan apabila terjadinya hari kiamat. Tapi macam kurang jelas lagi sebenarnya kan. Sebab itu, kita kalau ada kemampuan, ada masa, maka kena rujuk beberapa kitab. Okey, maka kita rujuk dalam kitab yang kedua. Ini kitab yang biasa saya rujuk bagi sesiapa yang mengikuti nama-nama surah. Okey, dalam kitab Dilalatul Asma' Suwaril Quran, Dr. Ali Hassan Arfan, beliau mencadangkan, dia kata, surah Al-Adiyat ni surah yang menerangkan kewajiban dari sudut menggunakan nikmat Allah pada jalannya, bukan gunakan nikmat Allah untuk berpaling dari Allah. Faham tak maksudnya? Maksudnya surah Al-Adiyat ni dia ada kaitan dengan nikmat. Semua nikmat dari Allah. Tapi surah Al-Adiyat dia beri kita guidance. Dia guide kita. Surah Al-Adiyat ni dia bagi guide kepada kita bahawasanya kalau kamu dapat nikmat Tuhan, kamu wajib gunakan nikmat Allah itu pada jalan dapat redha Allah, dapat rahmat Allah. Bukan gunakan nikmat itu untuk kamu cari kemurkaan Allah, berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay. Tentang tujuan surah Al-Adiyat ni. Okay, dapat? Ni lebih jelas daripada Al-Biqai tadi tu. Ya. Tapi kita belum jelas secara sejelas-jelasnya pasal kita nak cari apa nikmat tu. Tetap ingat mudah je. Apabila kita jumpa perkataan nikmat, dia mesti ada lawan dia. Maksudnya, kalau jumpa perkataan nikmat, dia mesti dikaitkan dengan apa? Dikaitkan dengan syukur, dikaitkan lawan kepada syukur, kufur. Itu je. Kalau kita jumpa topik tu pasal nikmat, mesti dikaitkan dengan syukur ataupun kufur. Jadi surah Al-Adiyat ni, dia memberikan tahu kepada kita tentang nikmat. Cuma, nikmat apa yang disebut dalam surah Al-Adiyat?
InsyaAllah sekejap lagi kita akan sampai maklumat. Okey, tujuan surah Al-Adiyat kalau bagi Syekh Adil Muhammad Khalil pula, beliau mengatakan surah Al-Adiyat ini surah yang menyebabkan manusia mendapat kecelakaan. Maksudnya surah Al-Adiyat ni surah yang akan bagi tahu kepada kita apakah sikap, apakah sebab manusia ni nanti dia akan ditimpa kebinasaan dan kecelakaan. Di mana? Kalau ambil Al-Biqai tadi, tentulah sewaktu hari idza zulzilatil ardu zilzalah. Jadi Syekh Adil ni dia sama macam Al-Imamul Biqai. Maknanya siapa yang baca Al-Adiyat ni hujungnya nanti kita akan dapat tahu tentang apakah contoh, apakah punca-punca yang menyebabkan orang mendapat kecelakaan. Lepas tu gabung dengan Dr. Ali Hassan Arfan ni, kita dapat macam tuan-tuan dapat kaitkan tak? Kecelakaan tu kait dengan apa? Dia sebenarnya dia nak dikaitkan dengan nikmat yang Allah bagi tu. Ada orang nikmat yang Tuhan bagi tu dia dapat kecelakaan. Nikmat Allah bagi sepatutnya boleh bawa dia masuk ke dalam syurga. Nikmat yang Allah bagi tu sepatutnya boleh bawa dia kepada dapat redha Allah. Tapi dalam surah Al-Adiyat ada bagi tahu, ada orang guna nikmat tu dia mendapat kecelakaan di hari akhirat. Jadi siapa baca surah Al-Adiyat ni, hujungnya adalah Allah nak bagi tahu kepada kita, engkau nak jadi orang yang akan dapat kecelakaan ke nanti di hari akhirat atau bagaimana? Jadi kalau kita berinteraksi dengan Allah, kita akan katakan pada Allah, sudah tentu ya Allah, aku tidak mahu mendapat kecelakaan. So, nak kena buat apa? Nah, inilah tujuan suratul Al-Adiyat. Jadi kalau kita bincang tentang tujuan ni, sedikit sebanyak kita nampak Al-Quran ini dia adalah sebagai huda dalam hidup kita. Sebab selama ini mungkin kita hanya kejar pada pahala nak baca Quran saja. Kan? Tetapi dalam masa yang sama kita tak tahu kita nak bawa diri kita ni ke mana. Apa kita nak ubah, apa kita kena tambah baik. Maka sepatutnya bukan sekadar baca Quran sebab nak pahala baca, tetapi kita nak berubah daripada kurang bersyukur kepada lebih bersyukur. Daripada tidak bersyukur kepada orang yang bersyukur. Tapi kalau nak ubah diri, kena ubah juga pada minda. Sebab itu dalam pendekatan tadabbur, kita akan letakkan di hujung setiap pembelajaran kita adalah apa tindakan kita nak buat dan apakah tagline, kata Mutiara Hikmah, yang kita nak letakkan dalam jiwa dan minda kita. Jadi moga-moga dengan penerangan tujuan surah Al-Adiyat ini dapat memberikan tuan-tuan penjelasan kenapa saya perlu membaca dan memahami suratul Al-Adiyat, kerana ada tujuan. Siapa yang dia setiap kali dia belajar dirinya berubah walaupun tak banyak, itu tandanya dia dapat keberkatan dari belajar. Ada orang dia belajar kelas dia full, penuh kelas dia. Lepas subuh ada duha, ada sagi zuhur, ada asar, ada lepas asar, ada lepas maghrib, ada sampai lepas isyak. Tertidur dia semasa kelas tu kerana kepenatan dia belajar. Tak apa, dia tetap dapat pahala dari Allah. Tetapi benda yang utama dalam agama adalah kita nak berubah, nak ada perubahan. Jadi cara kita belajar Quran bukan hanya semata-mata nak dapat maklumat banyak, bukan sekadar nak faham banyak, tetapi apa yang perlu kita ubah dalam diri kita. Jadi moga-moga dengan tujuan surah ni sudah memberikan tuan-tuan jalan singkat memahami 11 ayat dalam suratul Al-Adiyat. Baik, saya teruskan. Okey, kita terus pergi kepada maklumat. Okey. Surah Al-Adiyat ni
saya nak izinkan saya sebentar untuk berkongsi maklumat dari sudut hubung kait penyusunan surah-surah di dalam Al-Quran. Sebab maklumat ni saya tak banyak cerita dalam surah-surah yang lain. Tapi bermula daripada surah Al-Adiyat, nanti kita masuk surah Al-Qari'ah, nanti kita masuk surah Takatsur, kita akan kongsikan maklumat ni. Okey, pada minggu lepas kita dah belajar surah Al-Zalzalah. Okey, hari ini kita belajar surah Al-Adiyat. Okey, surah Zalzalah surah nombor 99 dalam susunan Al-Quran, dalam susunan mushaf kan. Surah Al-Adiyat surah nombor 100. Kenapa ya surah Zalzalah diletak terlebih dahulu daripada Al-Adiyat, ataupun soalan lain, apakah perkaitan surah yang ke-100 dengan surah yang ke-99? Dia saling berjiran. Apa sebenarnya maklumat yang Allah nak sampaikan? Sebab kadang-kadang ataupun selalulah, jarang-jarang dibincangkan tentang kenapa surah tu sebelah-sebelah. Ada apa di sebalik surah tu sebelah-sebelah kan? Apa hubung kait dia? Kadang-kadang kita terus masuk surah. Okey, ayat 1, ayat 2, ayat 3. Tujuan surah tak diterangkan, latar belakang surah tak diperkenalkan, kan, menyebabkan kita telah kehilangan beberapa maklumat-maklumat yang penting. Apatah lagi nak bincangkan apa hubungan kait surah Al-Adiyat ni dengan surah Zalzalah. Hubung kait tu nanti dia dah berikan kita satu ilmu. Kita akan dapat tahu nanti, Masya Allah, rupa-rupanya susunan tu disusun surah-surah tu dalam Quran ada hubung kait dia. Okay, apa hubung kait dia? Okay, dalam surah Zalzalah yang kita dah belajar, pada ayat yang kedua, Allah Ta'ala ada cerita isu tentang bumi yang akan mengeluarkan segala isi perutnya. Ni kita tak mau bincang panjang lebar maksud dia apa, sebab telah kita jelaskan hampir 2 siri. Tetapi ketika kita baca surah Al-Adiyat, kita akan jumpa isu tentang bumi juga. Tapi Allah menyebut tentang perkataan kubur. Pada ayat nombor 9 kita akan baca nanti. Idza bu'thira ma fil qubur. Maknanya kubur, dia akan mengeluarkan apa yang terdapat di dalam kubur. Ada perkaitan tak? Bumi, dia akan keluarkan segala isi perutnya. Nanti waktu kita baca surah Adiyat, kita akan sembang, kita akan bincang tentang apa makna bu'thira. Bu'thira ni, macam contoh kan. Nanti kita akan belajar, cuma saya bagi tahu maklumat awal. Kita akan jumpa perkataan afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Kalau kita faham perkataan bu'thira ni kita nak cari sesuatu, kita nak keluarkan sesuatu di dalam sesuatu, kita nak keluarkan dia. Kan? Contoh kalau orang perempuan dia ada handbag kan, dia nak cari apa biasanya? Kan, dia nak cari apa? Contohnya dia nak cari lipstick dia lah contohnya. Handbag ni kan macam-macam dalam handbag ni. Tarsit yang bila-bila pun ada semua dalam tu. Okay, tak apalah. Kan, saya tak kata siapa-siapa lah. Kan, macam-macam dalam handbag tu. Kan. Okey, jadi dia nak cari barang dia tu. Dia nak cari barang tu, dia selongkar bagi habis. Dia keluarkan resit dia, dia keluarkan segala-galanya keluar. Itulah bu'thira. Bayangkan kalau kubur. Allah kata, afala ya'lamu idza bu'thira. Seolah-olah kalau kita nak cari barang, kita keluarkan daripada beg tu, kita keluarkan semua. Macam kita kan nak cari barang kan, jadi barang tu sebenarnya kita kena punggah semua benda. Jadi kubur ni dia akan punggah. Semua benda dalam kubur tu dia akan punggah bagi keluar. Itu pada ayat nombor 9. Ada berkaitan tak dengan surah Al-Zalzalah? Ada berkaitan. Ya, seolah-olah surah Al-Adiyat ni dia menyambung lagi cerita dalam surah Al-Zalzalah. Walaupun dia surah lain. Tapi macam mana kita kata dia sambung cerita? Kerana dia terletak surah terbelah dia. Masya Allah, kalau orang faham ni,
dia rasa maknanya dia dapatlah sesuatu pada isu keluar nanti daripada kubur. Okey, kemudian perkara yang kedua, waktu kita belajar surah Al-Zalzalah, Allah ada memperincikan penghisapan manusia nanti di akhirat macam mana. Kita telah sebut tentang perkataan zarrah. Kita dah sebut, kita dah jumpa kan ayat 7 dengan 8 pasal zarrah. Punya detailnya amal kita ni walaupun seberat zarrah, kita akan nampak. Baik ke buruk ke, kita akan nampak. Kan Allah akan penampakkan. Tapi waktu kita baca surah Al-Adiyat nanti, pada ayat nombor 10 dengan ayat nombor 11 penutup ni, kan kalau ni penutup ayat 7 dan 8, surah Zalzalah. Dekat surah Al-Adiyat penutup dia 10 dengan 11, dia memperincikan lagi. Kan, contoh kalau orang tanya, macam mana Allah Ta'ala akan tunjukkan amal kebaikan sebesar zarrah? Macam mana Allah Ta'ala boleh tunjukkan amal keburukan tu sebesar zarrah? Jawapan tu tak ada dekat surah Zalzalah tu. Tetapi jawapan tu ada dekat surah sebelah dia. Surah apa? Suratul Al-Adiyat. Nanti surah Al-Adiyat dia akan bagi jawapan. Dia kata, kau nak tahu macam mana, kau nak tahu apa lagi yang Allah akan bongkarkan. Kau nampak macam sebesar zarah kan? Allah Ta'ala cerita nanti dekat ayat 10. Apa yang tersimpan, apa yang terpendam, apa yang berada dalam ni, hati ni, dalam dada kita ni, apa saja terpendam, apa saja tersirat, apa saja yang ada dalam dada-dada kita ni, dekat dunia ni, akan dikumpulkan oleh Allah. Lepas tu Allah Ta'ala akan hisap dia. Akan dikeluarkan. Wahussila ma fis sudur. Tak berat. Kan? Dalam hati kita ni, ya Allah. Dalam yang zahir sahaja pun, yang zahir pun kita dah ada banyak masalah. Isu pada dosa tangan, dosa kaki, dosa mata, dosa mulut, macam-macam. Tetapi tak dalam hati ni sendiri, yang orang lain semua tak tahu apa dalam hati ni. Kata orang rambut hitam, tapi hati lain kan? Tak apa. Ketika anda membaca surah Al-Adiyat, Allah akan keluarkan semua apa yang ada fis sudur. Kita nampak tak bagaimana hubung kait dengan surah Al-Zalzalah? Lepas tu kalau orang tanya, Allah Ta'ala tahu semua benda yang tersimpan dalam hati, di dalam dada ni. Kan? Ikhlas ke, tak ikhlas ke, hasad ke, ada hasad tak, ada sangka buruk tak. Semua tu akan dikeluarkan. Kalau orang tanya, macam mana Allah boleh keluarkan? Ayat 11 bagi tahu. Inna rabbahum bihim yawma idil khabir. Allah Ta'ala bagi tahu. Aku kan khabir, kata Allah. Khabir tu nanti kita akan bincangkan perbezaannya dengan nama Allah Alim. Kita tahu kan Allah ni Alimun. Allah tu Maha mengetahui. Tetapi apabila Allah guna nama Khabir, dia lebih dalam lagi daripada Alimun. Kalau sebut Khabir, dia dikaitkan dengan tahu yang dalam, yang batin. Berbeza dengan Alim. Maknanya kalau Allah tahu yang batin, yang di dalam dada yang orang semua tak tahu, Allah saja tahu. Kalau Allah tahu benda yang batin, sudah pasti Allah tahu yang zahir. Berbeza dengan alim. Jadi ada perkaitan tak? Penutupan surah Al-Adiyat dengan penutupan surah Al-Zalzalah. Sebab tu kalau orang faham, dia seronok dia baca rakaat pertama Al-Zalzalah, rakaat kedua dia baca Al-Adiyat. Masya Allah. Dia rasa khusyuk dalam solat dia. Dia akan jadi takut dengan Tuhan. Lepas ni kalau dia faham tu, dia tak nak masuk dalam hati dia benda-benda yang bukan-bukan. Dia akan cuba keluarkan, bersihkan. Sebab dia faham daripada surah Al-Adiyat. Tapi sayang, 1000 kali sayang.
Kenapa orang yang dia baca khatam Quran selalu, dia baca surah Al-Adiyat, tapi kenapa hati masih lagi busuk? Kenapa hati ni selalu sangka buruk pada orang? Kenapa hati ni masih lagi ada hasad? Kenapa hati tu masih lagi ada niat untuk tidak ikhlas? Kenapa? Antara sebab utamanya kerana dia tidak memahami dan dia tidak menghayati. Dan dia tidak kenal Allah pun daripada ayat-ayat yang dia baca. Tapi kalau dia baca dua surah ni, Allah, saya rasa saya dengan tuan-tuan dan perempuan tak boleh lari ke mana dah. Kan? Kalau dekat ayat surah Zalzalah kita dah baca, amalan baik sebesar zarah pun nampak, amalan buruk sebesar zarah pun nampak. Dalam surah Al-Adiyat, benda dalam dada pun Allah bongkar semua sekali. Wa hussilama, dikumpulkan. Waktu dekat dunia, mulut kita manis sangat. Kan? Orang nampak Masya Allah. Kan? Tetapi di akhirat, Allah akan bongkarkan semua benda yang ada di dalam kita. Okey, berkaitan dia kan? Okey, surah Al-Adiyat. Okay. Tapi maklumat yang penutup ni jadi kaitan dengan tujuan surah Al-Adiyat. Okey, ini pengenalan. Saya sebut maklumat ni supaya tuan-tuan dapat belajar sesuatu bahawasanya nak faham ayat Quran ni juga, nak faham surah dalam Quran ini juga boleh melalui jalan memahami berkaitan di antara satu surah dengan surah yang ada di sebelahnya. Ini satu maklumat, saya cerita panjang lebar sikit sebab dalam waktu kita belajar selama ni saya tinggalkan maklumat ni. Tak banyak ceritakan dengan lebih lanjut. Sebab belum sampai pada waktu ni. Sebab sebelum ni kita belajar surah, kita ambil surah yang awal, kita ambil yang belakang. Tapi bermula daripada surah Zalzalah Al-Adiyat, kita belajar kesusunan. Jadi saya tunjuk pada tuan-tuan tentang bagaimana maklumat tu kita boleh dapat daripada belajar susunan surah-surah di dalam Al-Quranul Karim. Moga-moga selepas ini surah Zalzalah dengan surah Adiyat menjadi surah yang kita baca ketika mana kita solat. Dalam solat wajib, dalam solat sunat, baca tengah malam, Masya Allah. Kalau dia faham, dia betul-betul nak berubah, Al-Quran akan bantu dia. Orang yang lebih baik, ya, bertambah lebih beriman pada Allah Azza wa Jalla. Baik, kita teruskan dengan ayat yang pertama. Tapi sebelum tu izinkan saya transiasi ringkaslah. Okey. Mudah saja nak faham surah Al-Adiyat. Okey. Surah Al-Adiyat ni kita boleh pecahkan pembahagian Al-Adiyat, surah Al-Adiyat ni kepada tiga. Ini hanyalah inisiatif saya saja, ya. Tidak semestinya tuan kena pegang tiga. Mungkin tuan belajar nanti tempat lain dia kata 4. Ada kata tak, 2 saja, tak apa. Ini hanya pendekatan sahaja. Okey, surah Al-Adiyat ni kita boleh pecahkan ia kepada 3 kelompok ayat. Ayat 1 dengan ayat 5 ni dikaitkan dengan Allah bersumpah. Ini memang sesuai letak 5 ayat. 5 ayat pertama, ayat 1 sampai ayat 5, Allah bersumpah. Okey, Allah bersumpah. Jadi bukanlah Allah bersumpah 5 kali. Tapi dalam ayat 1 sampai 5 ni dia cerita tentang Allah bersumpah. Tapi Allah tak bagi tahu lagi kenapa dia bersumpah tu. Dia nak tegaskan tentang maklumat apa. Dia nak kukuhkan tentang maklumat apa sampai perlu bersumpah tu. Maka ayat 6 sehingga ayat 8 kita akan dapat jawapannya. Kenapa Allah tu bersumpah pada 5 ayat yang pertama ini? Maka ayat 6 dan 8 Allah nak menegaskan tentang sikap manusia. Sampai digunakan sumpah. Allah bersumpah kerana nak menegaskan, nak mengukuhkan, nak bagi tahu kepada kita tentang sifat, perilaku, perangai yang ada pada manusia.
Tentulah manusia dekat sini, manusia yang macam mana. Tapi kalau kita belajar tujuan surah tadi, kita dah tahu dah. Manusia dekat sini, manusia yang dapat apa? Kecelakaan tadi kan. Kita belajar dekat tujuan surah tadi. Allah nak tegaskan. Kalau Allah tegaskan dengan bersumpah, maknanya memang benar-benar akan ada manusia yang akan dapat kebinasaan. Tapi kenapa dia binasa? Allah Ta'ala tidak zalim. Allah Ta'ala tidak akan membinasakan hamba-Nya. Tetapi kalau hamba-Nya itu mendapat kebinasaan, kan, tentu ada sesuatu yang telah dilakukan. Maka dekat ayat 6 dan 8 ni kita akan belajar nanti tentang apakah sikap manusia tersebut. Yang Allah menggunakan kaedah menegaskan. Maknanya memang benar ada manusia perangai dia macam tu. Jadi kalau kita baca surah Al-Adiyat ni, tanya kat diri kita. Aku ke insan tu Allah? Kau nak cakap dia ke aku ke Allah? Dia memang kita kena macam tu pun kalau kita nak baca Quran. Kalau kita tak kaitkan ayat tu dengan kita, jadi buat apa kau baca Quran? Itu tak, maksudnya bukan kita kata tak nak baca Quran tu. Maksudnya tujuan kau baca Quran, kau faham Quran kerana nak faham kan apa yang Allah kata. Jadi setiap ayat dalam surah-surah Quran untuk kita, tuju pada kita. Jangan tujukan pada orang lain. Tanya pada kita. Kalau kita sepersis sama macam ayat tu, cepat berubah. Tapi kalau kita tak sama macam sikap manusia tu, kita tambah lagi baik. Itulah Al-Quranul Karim. Untuk kita faham. Kemudian ayat 9 sampai ayat nombor 11, Allah memberikan ancaman. Allah nak mengingatkan tentang apa? Ni, tentang sikap manusia tadi. Apa sikap manusia tu? Sekejap kita akan baca. Sikap manusia ni. Sikap manusia ni real ke? Kalau orang tanya. Ada ke? Kita kata confirm ada. Macam mana kau tahu ada? Sebab Allah bersumpah. Allah kalau dia bersumpah, Allah kalau dia tak guna kaedah sumpah pun, memang orang akan kata Sadaqallahul Azim. Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung kan? Tetapi kalau Allah gunakan sumpah, lepas tu bukan sumpah saja, kita akan tengok lagi beberapa cara lain. Nak menunjukkan bahawa memang benar dekat dunia ni ada orang yang macam ni, sikap manusia macam ni. Orang yang sikap manusia macam ni, Allah Ta'ala bagi can dekat dia. Tapi caranya Allah memberi ancaman kepada dia. Nampak tak perkaitan dia? Jelas ya tuan-tuan ya? Boleh dengar suara saya dengan baik. Nota yang saya paparkan juga nampak dengan baik. Tuan-tuan dan puan, mohon maklum balas dari tuan-tuan dan puan. Jelas Ustaz. Okey, alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau laju sangat, tolong tegur. Kalau perlahan sangat, tolong tegur. Okey. InsyaAllah. Kita sama-sama belajar. Kita lanjutkan lagi. Terus pada ayat pertama. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal'adiyati dhabha. Wal'adiyati dhabha. Okey. Wal'adiyati. Demi, wa tu maknanya demi. Huruf waw tu, ini adalah sumpah. Allah bersumpah. Wal'adiyat. Demi. Al-adiyat ni sebenarnya perkataan awalnya daripada al-adiyatu. Tapi dibanyakkan wal-adiyat. Al-adiyat ni sebenarnya maknanya yang tangkas berlari. Jadi kita akan ulas. Kenapa al-adiyat dipanggil tangkas berlari? Tapi maksudnya sini adalah al-adiyat ni adalah
demi yang tangkas berlari. Tapi saya tak nak letakkan spesifik dia apa. Kita belajar dari sudut terjemahan perkata dulu. Okey. Demi yang tangkas berlari. Kalau baca faham surah Adiyat ni, surah yang Allah tak bagi intro dah. Terus masuk kepada thriller dia. Kalau kita tengok filem kan, kalau kita tengok cerita kan dulu kan cerita ni dia ada mukadimah dulu kan, namanya nak mula. Ni Al-Adiyat ni surah yang masuk di tengah-tengah tu. Yang macam dah masuk dekat ketika dah masuk yang part yang penting tu. Macam tu Allah mahu. Okey, demi yang tangkas berlari. Okey. Yang tangkas berlari tu Dhabaha. Dia termengah-mengah. Dhabaha ni termengah-mengah. Kalau termengah-mengah, macam mana kita termengah-mengah? Kalau kita berlari kan, lama tak berlari duduk kat rumah, asyik makan tidur, badan pun dah semakin membesar kan. Jadi kita nak berlari tu dah lama tak keluar tu, kan, cuba kita mengah. Maka ayat 1 ni Allah bersumpah yang berlari termengah-mengah tu. Adakah dia manusia? Okey. Tapi itulah makna dia secara terjemah literal dia. Okey. Tapi kat sini kita jumpa Allah bersumpah. Macam mana kita tahu sumpah? Sebab di sini huruf waw digunakan untuk bersumpah. Lepas huruf waw tu dia bagi bawah lah. Wal adiyati. Demi yang tangkas berlari yang termengah-mengah. Apa dia yang tangkas berlari ni? Okey, dalam Quran terjemahan kita jumpa dah jawapan dia tu. Tapi saya tak nak letakkan terjemahan di secara spesifik. Okey, kerana okey, kita tengok dulu kat sini. Okey, kerana apa? Kerana ada perbezaan pendapat di kalangan para ulama tafsir. Ada para ulama tafsir mengatakan wal adiyat tu, adiyat kat situ ada mengatakan ia adalah unta. Dia kata al-ibil. Ini bukan pendapat orang biasa-biasa kata unta ya. Yang kata wal adiyat tu demi unta yang berlari dengan laju. Unta pun berlari laju juga. Kan? Unta ni kita kena faham ayat Quran turun suasana orang Arab. Tentulah yang berlari dengan laju tu ada kaitan dengan dunia orang Arab. Tapi apa dia tu? Yang berlari dengan laju tu. Okey, pendapat pertama kata ia adalah al-ibil. Dia adalah unta. Unta ni yang digunakan dia begini. Kita dah belajar pasal sumpah dulu kat surah At-Tin, tapi saya ulang sikit lah Allah Ta'ala kalau dia gunakan sesuatu perkara tu dalam sumpah, tentu yang digunakan dalam sumpah tu ada manfaatnya. Allah takkan guna benda yang biasa-biasa digunakan sebagai sumpah. Tetapi dia benda yang makhluk yang Allah gunakan dalam sumpah ni, dia sesuatu yang bagi manfaat, ada kegunaan dia, ada value added dia. Dia begitu. Tetapi apa dia yang berlari dengan tangkas tu? Maka ada mengatakan pertama adalah unta. Sebab apa? Sebab unta ni juga digunakan oleh orang Arab untuk mereka khususnya sebagai pengangkutan kan, transportation, khususnya ketika mana mereka nak menunaikan ibadat haji. Okey, pendapat yang kata unta ni adalah pendapat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dan juga pendapat Sayyidina Ali. Bukan kaling-kaling orang yang kata macam tu. Kan? Siapa dia? Ibnu Abdullah ibn Mas'ud dan Ali bin Abi Talib. Ada pendapat ulama yang kata tak, yang berlari dengan tangkas tu bukan unta pak. Tetapi dekat situ adalah al-khailu, iaitu kuda. Bukan unta. Kenapa? Siapa yang kata kuda dekat sini? Ini adalah pendapat Ibnu Abbas, pendapat Ikramah tabi'in, pendapat Atha, pendapat Mujahid dan pendapat Qatadah. Okey. Jadi, mana satu kita nak pakai?
Kalau dalam Quran terjemahan kita memang sudah diterjemahkan demi kuda yang berlari dengan laju yang pantas. Betul lah. Tapi kita juga tidak boleh menolak pendapat yang kata ia adalah unta. Cuma nak pegang mana satu ni, maka kita pilih. Maka Al-Imam Tabari dalam tafsirnya dia kata warajihu. Yang rajih yang ini pun kuda. Sebab tu kita jumpa dalam terjemahan kita adalah kuda. Wal adiyat sebenarnya umum. Allah tak sebut pun spesifik kuda. Tapi umum dia adalah sifat berlari dengan tangkas. Okey. Jadi kalau ada pihak yang kata unta pun boleh diterima. Cuma yang lebih tepatnya adalah apa? Adalah kuda. Sebab apa? Sebab ayat 2, 3, 4, 5 memperincikan tentang sifat-sifat kuda tu. Kalau ayat yang 2, 3, 4 dan 5 kan sangat tidak kena kalau dipakai dengan unta. Ayat nombor 1 okeylah, boleh jadi unta, boleh jadi kuda, boleh jadi. Tetapi waktu kita baca ayat 2 sampai ayat 5 tadi ni nanti kejap lagi, ayat 2 sampai 5 ni memperincikan yang sifat-sifat ayat 25 ni sangat sesuai dengan kuda. Tidak sesuai dengan unta. Itu di antara cara untuk mengetahui pendapat mana kita nak pegang. Okey, saya sebut macam ni pada tuan-tuan dan puan-puan, kenapa saya tak nak terus pegang kepada pendapat kuda? Kerana saya nak memberi ajar kepada tuan-tuan dan puan-puan bahawasanya apabila sesuatu maklumat tu dia tidak jelas. Kita baca terjemahan dah jumpa dah. Tapi kalau orang dia memang baca kitab tafsir Arab, kalau kita baca ayat Arab tu, dia sebut umum. Jadi cara dia adalah kita kena merujuk kitab tafsir. Sebab tu nanti dalam pendekatan ni kita akan selalu jumpa. Lepas kita masuk pada satu ayat, keterangan ayat, kita akan sandarkan dengan kitab tafsir. Lepas baca satu ayat, kita akan rujuk kitab tafsir. Boleh saja kalau saya tak nak sebut kitab tafsir apa, boleh saja sebab tuan-tuan akan dapat maklumat tu daripada orang yang menyampaikan. Saya tidak mahu seperti itu. Saya nak mengambil usaha supaya tuan-tuan tahu bagaimana guru yang mengajar itu dia ambil maklumat itu dari mana. Bukan terima terus direct daripada guru tersebut tanpa mengetahui bagaimana metod, bagaimana cara guru itu mengambil sesuatu maklumat. Okay, jelas dekat sini? Okay, jadi kita pegang dia kepada pendapat apa? Kita pegang dia pendapat kuda. Ini pendapat yang lebih rajih. Walaupun ada kata unta. Okey. Kita teruskan kepada nak mencari makna yang berlari dengan tangkas ni kan? Berlari dengan tangkas. Kita kalau kita nak belajar lebih, kalau kita nak belajar dengan lebih macam nak dapat dari sudut bahasa, kalau kita nak tahu lagi kenapa diterjemahkan dia yang tangkas berlari. Sebenarnya kalau kita belajar root word, huruf ain dengan dal ni, dia mudah saja. Okey, macam ni. Kita tengok nota ni. Okey. Perkataan al-adiyat. Kata Pak Qursyihab, dia kata, perkataan al-adiyat sebenarnya diambil daripada perkataan ada ya'du. Yang asal-asalnya dia bererti jauh. Dia bererti jauh atau melampaui batas. Asalnya perkataan al-adiyat tu maknanya yang jauh sebenarnya. Tapi kenapa kita terjemah dia berlari dengan tangkas? Ada sebab. Okey, ambil dulu makna asalnya al-adiyat dari perkataan ain dal waw. Okey, ada ya'du. Dia setiap perkataan dia akan ada root word dia. Okey. Jadi kata Pak Qursyihab, daripada perkataan ada ya'du ni dia boleh membawa banyak makna. Banyak makna. Okey, dia kata pusinglah makna apa nak bagi dekat wal adiyat tu, dia kata semua tu akan pergi membawa makna jauh.
Jauh apa? Okey, jom kita tengok perincian dia. Pak Quraisy Shihab dia bawa misalnya, contohnya, example, dia kata perkataan adu. Perkataan adu, enemy, musuh, dalam bahasa Quran dia panggil adu. Ada kaitan tak dengan al-adiyat? Ada. Sebab tu kalau musuh, dalam Quran dia gunakan ruwat dia ain dan waw, adu, iaitu musuh. Kenapa adu, musuh, dikaitkan dengan musuh, dikatakan adu? Kerana orang bermusuh, apa yang jauh dengan dia? Dia akan berjauhan hati, betul tak? Berjauhan fikiran dan jauh dari sudut fizikal. Kita kalau kita dah musuh dengan orang, kan, kita dah tak ingat orang tu dah. Jauh dah memikir. Hati kita pun jauh dah. Tambah lagi fizikal lah. Memang kalau boleh memang nak jauh. Kan? Itulah perkataan adu. Tapi digunakan pada musuh. Lepas tu Pak Quraisy Shihab kata, apa pun kau ulas makna al-adiyat tu, kata perkataan adu tu, perkataan aindal tu, dia akan pergi kepada makna jauh. Lepas tu dia bagi contoh yang kedua. Dia kata macam tu juga perkataan al-aduwu, berlari dengan cepat. Apa perkaitan berlari cepat dengan jauh? Kalau kita belajar musuh tadi dengan jauh, kita fahamlah. Jauh hati, jauh fizikal. Tapi kenapa berlari dengan cepat dikaitkan dengan jauh? Kerana dengan kecepatan dia berlari itu dapat menempuh jarak yang jauh dalam masa yang singkat. Sebab itu asal-asalnya al-adiyat tu dikaitkan dengan jauh. Tapi kita tak terjemahlah dekat situ dah jauh. Tapi kita terjemah yang berlari dengan pantas, kan. Kenapa? Tangkas berlari maknanya lagi dia lagi, lagi dia kuat lagi jauh jarak dia, lagi jauh jarak dia, lagi jauh jarak dia. Tapi kita tak jumpalah perkataan demi yang jauh. Tak jumpalah. Tapi kalau orang dia berhalusi sikit, kalau dia jenis belajar, saya nak tahu kata akarnya al-adiyat ni dari apa? Yes, dia akan dapat. Macam itulah, itu sekadar perkongsian maklumat sahaja. Okey, kita sambung lagi. Okey, al-adiyat tadi, kalau kita nak kukuhkan lagi maklumat, okey, saya lampirkan taksir al-munir. Taksir al-munir ni taksir contemporary. Okey, kata Dr. Wahbah Al-Duhaili, al-adiyat adalah kuda. Okey, dapat dah kukuh dah maklumat tadi. Okey, kita lihat apa makna termengah-mengah tadi tu. Dhabaha kan. Kata Dr. Wahbah Zuhaili, perkataan al-dhabhu bererti suara nafas kuda ketika berlari dengan kencang. Kuda. Tapi kuda ada tak kata, aduh penatnya? Tak ada. Ada tak kuda tu berlari dia sebut? Tapi dia punya berlari tu. So tuan, kenapa kena hayati ayat pertama ni? Kita kena merasai, kita kena bayangkan seolah-olah ketika mana kita sedang menaiki kuda. Lepas tu siapa nak menghayati surah Al-Adiyat ni memang kena testing naik kuda juga. Itu tindakan selepas tadabbur. Tindakan selepas tadabbur kena naik kuda. Supaya nak merasai kenapa Allah Ta'ala kata kuda berlari dengan kencang sampai keluar suara nafas dia yang sampai termengah-mengah tu. Siapa naik atas dia? Dia sebenarnya pasal kuda ni kita kena kaitkan. Orang yang naik atas dia dan kuda tu sendiri. Sebenarnya. Jadi Allah Ta'ala sebut terus. Demi kuda yang berlari dengan tangkas. Kan? Berlari dengan tangkas. Dalam masa yang sama dia termengah-mengah mengeluarkan suara nafas ketika dia berlari itu. Jadi dekat ayat pertama ni, kalau orang Arab ni, mereka memang tak boleh pisahkan dengan kuda. Sebab apa dia tahu dengan kuda ni? Sebab kuda ni di antara aset yang sangat utama bagi orang Arab. Sebab apa?
Sebab orang Arab dulu kan suka musafir satu. Mereka ke suka berperang. Jadi kalau nak berperang dulu, kan antara benda yang utama, aset perang kena ada apa? Kena ada kuda. Tadi kuda ni sangat bernilai bagi orang Arab ketika itu. Bayangkan turun ayat Quran, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala apa kata orang, Allah Ta'ala cara Allah Ta'ala nak sampaikan maklumat tu, Allah tak sampaikan lagi maklumat benda yang utama. Tapi Allah mulakan dengan demi kuda yang berlari dengan tangkas sambil dia termengah-mengah. Maka kalau orang beli kuda, tu taklah orang beli kuda yang kalau kita buat kereta kita ni boleh tahan lama kan. Selagi kita tak keluar asap, dia tak rosak lenjan dia. Aduh, kan kita suka kereta macam tu. Kan? Bukan pergi naik sekejap berapa ratus kilometer dah. Alamak, dia berhentilah. Sebab dah penat dah kita ni. Jadi orang Arab dia faham sangat kuda ni. Tentu kuda yang ada nilai, kuda yang mereka gunakan. Jadi cara Allah Ta'ala nak sampai maklumat tu Allah sebut dengan kuda tu. Tapi ada kaitan kenapa Allah bersumpah dengan kuda. Okey, nanti kita akan kaitkan juga. Tapi dah dapat ya, dapat gambar tak, dapat bayangkan tak cara Allah nak terangkan tu. Demi kuda yang berlari dengan tangkas sambil menang-menang. Kenapa dia berlari dengan laju? Sebab dia nak bawa tuan dia ke atas dia tu. Okey. Dapatkan sikit dia punya gambaran kan? Okey, kita pergi kepada ayat yang kedua. Sebelum tu kita tengok maklumat tambahan apa dekat sini. Okey. Kenapa Allah bersumpah dengan kuda? Kenapa kuda dijadikan sebagai sumpah? Okey, kita ambil dulu maklumat awal daripada As-Sa'di. Dalam tafsir Taisirul Karimur Rahman, beliau mengatakan Allah bersumpah dengan kuda kerana pada kuda itu boleh dilihat kekuasaan Allah yang amat jelas. Okey. Daripada kuda tu, kalau orang dia fikir tentang siapa ciptakan kuda, siapa yang kawal kuda, siapa yang jinak kuda, tentu dia akan nampak kebesaran Allah. Okay. Lepas tu kata Imam Sa'di, dia kata, dan pada kuda tu kenapa Allah bersumpah padanya? Kerana pada kuda tu ada nilai nikmat yang terang, yang jelas, yang orang tahu tentang nilai kuda. Ini jawapan awal-awal. Kenapa Allah bersumpah dengan kuda tu? Macam saya sebut tadi awal lah. Allah Ta'ala dia kalau digunakan sesuatu tu dalam sumpah, tentu yang digunakan dalam sumpah tu dia ada nilai. Kan? Jadi, dikaitkan dengan apa? Pada kuda tu ada nikmat Allah yang nyata. Semua orang Arab yang dia tak percaya pada Allah, yang dia syirikkan Allah Ta'ala, mereka akan mengaku. Mereka akan nampak dengan jelas pada kuda tu ada nilai. Pada kuda tu adalah nikmat Tuhan. Okay. Dan pada kuda tu sebenarnya boleh membawa kepada melihat kekuasaan Allah. Macam mana kuda ni boleh dengar cakap Tuhan dia? Kan? Nak bawa pergi mana? Kuda pernah tanya, Tuan nak bawa saya ke mana Tuan? Tak ada. Betul tak? Janji bagi dia makan, sihat. Tuan naik saja atas dia, Tuan nak ke mana? Dia tak kisah. Nak perlahan ke? Nak laju ke? Ikut Tuan dia ke atas dia. Kita jelaskan, kita nampak sebenarnya yang Allah Ta'ala nak kaitkan tentang ni. Jadi kuda ni, kenapa orang boleh pelihara dia? Kalau kita baca dalam surah Yasin, kan? Kerana Allah Ta'ala jinakkan. Kan kuda tu Allah yang jinakkan dia. Supaya dia boleh dengar cakap Tuhan dia. Okey. Dapatkan maklumat awal di sini, insyaAllah. Nanti kita akan habis saja ayat 5, kita akan ceritakan yang tersurat dan tersirat di terbalik kenapa Allah bersumpah dengan kuda. Tapi kita dah jumpa dah yang tersurat kat sini. Kenapa Allah bersumpah dengan kuda? Kerana pada kuda itu boleh nampak kekuasaan Allah dan pada kuda itu ada elemen nikmat. Okay. Kita habis ayat pertama. Okay. Kita terus pergi kepada ayat yang kedua. Okay. Ayat kedua
Allah menyambung kisah kuda tadi. Cuba tetap bayangkan, kita sedang menaiki kuda ataupun kita tengah tengok cerita yang orang naik kuda berlari dengan laju sambil termegah-megah. Termengang-mengang tu. Kan? Naik kuda tu. Ayat kedua ni Allah cerita kuda yang berlari dengan laju tadi. Agak-agak orang Arab kan dengar cerita ni macam mana? Soalan macam kita cerita kereta kan. Ada tu kereta tu, ya Allah, lajunya kereta tu. Lepas tu orang akan nak dengar lagi. Lepas dia laju, apa lagi? Apa lagi? Kan? Jadi ayat 2 ni cerita lagi. Kuda tu berlari dengan laju sampai termengah-mengah ni kan. Orang dengar cerita tu macam, okey, apa lagi? Kan? Jadi Allah kata, Falmuriyati qadha. Kuda tadi tu, dan yang memercikkan. Al-Muriyat dikaitkan dengan Al-Muriyatu. Yang memercikkan, yang mengeluarkan. Qadha. Qadha ni adalah pancaran api. Maknanya kuda yang berlari dengan laju yang termengah-mengah tadi kita dengar suara dia, bukanlah termengah tu maksudnya dia letih macam tidak berhenti, tak, maksudnya pada suara keluar dia tadi tu, ketika dia berlari dengan laju tu, dia telah memercikkan, dia telah mengeluarkan qadha, iaitu pancaran api. Apa maknanya? Okey. Lagi kita akan kupas lagi. Tapi sebelum tu saya minta tuan-tuan dan puan tolong highlightkan pada huruf fa kat sini. Pada huruf fa kat sini. Fa ni menunjukkan kepada perkara yang immediately. Yang dia macam next, dia macam apa lagi berlaku. Tapi fa dekat sini dia merujuk kepada fa yang menunjukkan situasi yang bersambung tapi cepat. Maknanya kuda tadi kan Allah kata wal adiyati dhabaha fal muriyati qadha. Fa ni macam dia terus cerita sambung. Waktu dia berlari dengan laju tadi, kencang tadi tu, maka dia memercikkan, mengeluarkan pancaran api. Okey, maknanya dalam berlari dengan laju, api itu boleh nampak terpercik dan keluar daripada kuda yang berlari dengan laju tadi. Kan? Kalau kita buat kereta nampak, berasap kereta tu. Kan contohnya kan. Okey. Jadi kita tengok huraian dia lagi. Kita tengok apa kata para ulama tafsir. Al-Muriyat adalah kuda yang kakinya mengeluarkan kilatan api. Rupanya yang memercikkan tadi tu daripada kaki kuda tu. Qadha, apilah. Kenapa kuda tu dia boleh keluarkan percikan api dari kakinya? Kalau kuda perlahan, keluar tak api tu? Tak keluar kan? Kita tahu kan kuda kan pakai ladang kan? Dia ada benda kan? Maknanya, kalau orang dulu, kuda tu digunakan bawa ke mana? Kan? Mereka bukan tanah-tanah biasa. Tanah lembap ke apa tak. Ni tengok. Kan batu-batu. Kan mereka kan. Bayangkan. Kuda ni. Kau bawa seolah-olah Allah kata kuda tu dia punya laju kuda tu. Sehingga kalau dia berlari dengan laju tadi. Kaki dia tu boleh nampak api-api yang terpecik. Oh, Masya Allah. Tengok kuda tu macam mana. Allah Ta'ala cerita. So kalau orang Arab dengar cerita macam dia tergamak. Bisa kata, wow, OMG, oh my God. Kuda yang macam mana nak cerita dia. Kalau baca ayat ni, Masya Allah. Allah nak bawa kita cerita macam, dia sebenarnya cerita perang ni, tapi tak apa. Nanti kita tengok dulu kuda ni. Okey, jelas ya? Okey. Kita baca lagi. Dia ada lagi maklumat lain. Sangat menarik. Tengok huraian dia. Okey, ni saya sebut tadi dah. Kata Pak Misbah, huruf fa kat sini, yang dia berada sebelum muriyat kan, fal muriyat, menunjukkan bahawa percikan api tersebut adalah akibat dari lari yang laju tu. Sebab tu kita kata huruf fa tadi ni, fa ni dipanggil fa apa? Fa yang menunjukkan dia berlaku dengan cepat.
Dia bukan summa. Kalau Allah guna summa, dia lambat sikit. Summa ni dia macam dia ambil masa sikit, sikit. Itu kalau summa. Summa ni kemudian. Fa ni pun macam kemudian juga, tapi dia yang laju, yang cepat. Jadi huruf fa kat situ, dia macam dia sambung cerita. Lepas dia balik dengan laju tu, apa lagi berlaku? Fa. Dia macam keluar api daripada kakinya. Okey, jelas Lepas tu, kita terus kepada ayat 3. Ayat 3 ni, semasa keluar api tu, kan kuda ni sebenarnya, apa lagi berlaku dekat dia? Jadi kita dapat jawapan. Kuda tu diguna untuk apa? Okay, tengok dulu. Kuda apa tu yang sampai berlari laju tadi tu? Okay, kita tengok. Falmughirati subha. Okay. Fa, maka ataupun dan yang mughirati dikaitkan dengan perkataan al-mughiratu. Dan yang menyerang. Subha, waktu subuh. Dan yang menyerang waktu subuh. Maknanya, daripada ayat 3 tadi ni, kuda yang berlari dengan laju, punya laju dia berlari, sehingga kan di kaki-kaki kuda tadi boleh nampak percikan api, rupa-rupanya kuda itu adalah kuda yang khusus digunakan dalam menyerang. Menyerang siapa? Pada waktu subuh. Maknanya menyerang musuh. Maknanya kuda perang. Kenapa dikaitkan dengan waktu subuh? Kita tengok. Okey. Kan? Mungkin kalau kita baca terjemahan macam ni, kita tak nampaklah kuda tu yang menyerang. Tapi kita faham menyerang ni tentu musuh. Okey. Untuk kukuhkan lagi maklumat tersebut, kita tengok tafsir. Para ulama tafsir kata apa. Saya letakkan juga maklumat tafsir tu supaya tuan-tuan sentiasa belajar nak kukuhkan maklumat, nak fahamkan lagi maklumat tersebut pada ayat itu, baca tafsiran ayat. Okay, saya buat contoh tafsir Jalalain. Dalam tafsir Jalalain mengatakan ayat nombor 3 ni adalah kuda-kuda yang menyerang musuh pada waktu subuh bersama dengan penunggangnya. Ialah orang yang menunggang dia lah di atas kuda tersebut. Jadi kita faham, ayat 3 ni, kuda tadi yang menyerang tadi, dia menyerang musuh pada waktu subuh. Kenapa waktu subuh? Ni strategi perang. Allah ajar kita strategi perang. Kalau nak serang musuh, serang waktu subuh. Sebab apa? Kita orang Islam bangun subuh kan? Kalau musuh, dia tidur kan? Jadi orang kan macam kita bangun tidur kan badan kita masih penat, tak bersedia, lonely, kan nak bergerak tu lemah aja kan. Jadi kalau musuh diserang, kalau dia diserang oleh musuh pada waktu subuh, so macam mana persiapan dia, persediaan dia. Sebab tu kalau Nabi SAW kalau nak menyerang musuh, selalu dikaitkan dengan waktu subuh. Waktu subuh ni, perkara yang jelas nak tahu dia musuh tak musuh, dengar pada azan. Lepas tu para sahabat, kalau mereka nak menyerang musuh, naik pada waktu subuh, kalau mereka dengar azan dekat tempat tu, dia ni orang Islam. Macam tu. Itu dikaitkan dengan waktu subuh. Sebab tu kalau kita baca cerita umat-umat yang Allah Ta'ala hapuskan, pun juga berlaku pada waktu subuh. Subuh nak pergi duha. Jadi subuh ni dia ada nilai perjuangan. Subuh bagi orang Islam ni dia ada nilai yang sangat besar. Kan? Nilai pada mengalahkan musuh, Allah membinasakan umat-umat macam kaum Lut, umat-umat dulu tu, semua di waktu subuh dengan waktu duha tu. Tapi pada ayat ni, kita dapat belajar tentang rupa-rupanya kuda tadi tu. Berlari dengan laju sampai keluar percikan api, nampak kan, tentulah dia keluar dekat waktu malam kan. Nampak api tu datang menyerang musuh pada waktu subuh. Maknanya, berapa jauh kuda tu berjalan. Berapa ratus kilometer digunakan untuk pergi ke tempat musuh. Berlari dengan laju. Kuda ni, dia
kuda ni, dia tak tahu pun nak bawa apa kan, nak pergi mana. Dia ikut je tuan dia. Tuan nak saya bawa ke mana? Dia akan berlari dengan laju. Itu sebenarnya misi Allah nak sampaikan secara tersirat. Jadi kita akan sebut tersirat dia apa. Okay, faham nombor 3 ni? Jelas je, mudah je. Tapi saya cerita panjang sikit supaya nak bagi ada penghayatan tu. Kuda tu menyerang waktu subuh. Tapi macam mana dia serang? Mari kita tengok. Macam mana dia serang musuh tu? Ayat nombor 4 cerita. Kan? Ayat nombor 5, tapi kita baca ayat nombor 4 dulu. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا. Lalu ia menerbangkan kuda tadi tu yang dia nak menyerang musuh pada waktu pagi tu. Kalau dia datang, dia akan menerbangkan bihi padanya naqa'a debu. Maksudnya, punyalah laju, punyalah kuda tu nak menyerang musuh, pada waktu itu akan nampak debu-debu berterbangan. Tuan-tuan, tuan dapati tak macam ada sesuatu yang ada faktor wow kat sini? Maksudnya macam amazingnya kuda ni. Sebab apa? Sebab ayat 4 kata nampak debu terbang kan? Ayat 3 kata waktu subuh. Kalau waktu subuh, kan waktu subuh ni kan tanah masih basah. Tapi kenapa sampai debu boleh nampak? Kan debu. Tapi tadi ayat 3 kata dia datang pada waktu subuh. Kalau dia datang tu sampai debu tu boleh berterbangan. Membawa erti apa? Maknanya walaupun tanah dia basah, subuh kan. Tapi sekali kuda tu datang serang musuh, nampak debu-debu terbang. Maknanya kuda ni dia punya cara dia datang tu. Kan? Bayangkan debu pada waktu subuh ni nampak berterbangan. Maksudnya walaupun tanah dia basah kan, nak menunjukkan bahawa bagaimana tegaknya kuda tu. Kan? Punya kuda ni, punya nak bagi khidmat dekat tuan dia tadi tu. Tabiat depan pertama tadi, dia berlari, tak berapa lama berlari sampai keluar api, pergi nak menyerang musuh waktu subuh. Kan sekali dia datang nampak debu-debu tu berterbangan. Okay, kita tengok satu tafsiran. Okay, saya letak juga tafsiran ayat supaya adalah kita rujuk kitab tafsir tu. Dan tafsir Jalalan kata, yakni debu-debu yang sangat banyak kerana gerakan kuda-kuda yang sangat hebat. Cuba kita bayangkan. Kan? Macam mana nilai kuda tu? Kuda apa tu? Okay, kita fokus pasal kuda dulu. Kan? Mesti kata kuda tu bukan calang-calang kuda ni. Okay. Lepas tu, terus ayat nombor 5. Ayat nombor 5 ni pasal kuda lagi. Kuda ni punya berani kuda ni. Bukan sekadar laju. Tetapi kuda ni, Tuhan kata, fawasafna bihi jam'a. Jawab apa? Lalu ia berada di tengah-tengah padanya jama'a, kumpulan musuh. Maksudnya kuda tadi tu, dia tahu dia memang akan terbunuh. Kan? Betul tak? Peperang kan, kuda pun tahu juga erti nyawa dia. Tetapi bagi kuda itu, bukan nyawa dia yang penting, tetapi tuan yang naik di atas dia. Sebab tuan dia tu yang bagi dia makan, tuan dia jaga dia. Jadi kerja kuda ni, dia memberikan servis khidmat untuk tuan dia. Tuan dia nak laju, okey dia akan laju. Betul tak? Sampai keluar api-api di kakinya. Sampai debu ketika itu, walaupun tanah masih basah, debu itu gerakkan dia sampai dia nampak debu tu berterbangan, dan dia bukan duduk di tepi. Dia akan bawa tuan dia di tengah-tengah musuh. Maknanya kuda ni, dia berhadapan dengan sama ada dia akan dipanah ke, dia akan ditebas kaki dia ke, dia akan dibunuh ke. Kuda ni dia tak kisah dah.
Sebab apa? Kerja dia berkhidmat kepada tuan yang naik di atasnya. Saya jelaskan. Jadi agak-agak kalau tuan nak cari kuda, tuan nak cari kuda yang macam mana? Kan, tentu kita cari kuda yang seperti ni. Walaupun lari dengan laju, betul tak? Gerakkan kuda tadi tu kan. Lepas tu dia berani naik ke tengah-tengah musuh membawa tuan dia. Lepas tu apa jadi dengan kuda tu? Allah tak cerita. Pak, mati cerita tu dah habis dah. Dia sampai ayat 5 je. Pasal kuda tu. Orang pun kata, lah, kita baru tengah nak climax ni, tengah dengar cerita tadi tu. Lah, apa lagi cerita sambungan dia? Kan punya seronok dengar pasal kuda ni, macam cerita pasal kereta. Cerita, tiba-tiba putus cerita. Rasa macam mana? Sebenarnya itulah cara Allah nak sampaikan maklumat. Okey, nanti kita akan pergi ayat nombor 6. Dan tengah orang duduk, tengah khusyuk ni, tengah khusyuk. Macam kita kan, tengah khusyuk dengan belajar-belajar, tiba-tiba terputus talian Zoom. Allahu Akbar. Betul tak? Kan? Tengah cerita syok dengan cerita ni, kan? Tiba-tiba tukar topik lain. Sudah. Nanti kita tengok ayat 6, Allah tukar topik lain. Tapi topik tadi kaitan. Allah tak sambung ayat 6 pasal kuda, Allah tak sambung ayat 7 pasal kuda. Tapi kalau kita baca ayat ni, kuda ni memang kuda yang Masya Allah. Hebat kuda ni. Sampai dia berani duduk tengah-tengah musuh tu. Okay, jadi kita tengok ulasan para ulama tafsir. Kata tafsir jalan lain, yakni kuda-kuda itu berada di tengah-tengah kumpulan manusia. Maknanya tuan, kuda ni, dia sayang tak nyawa dia. Dia ambil kisah tak nyawa dia. Kuda ni. Dia tak kisah dah tuan-tuan. Kan, seolah-olahnya Allah nak bagi tahu kepada orang Arab musyrikin. Kan, kau tentu suka dengan kuda macam tu kan. Kau tentu akan cari kuda tu kan. Kau tentu akan hargai kuda tu kan. Kan, sebab orang Arab dia faham pasal dia orang naik kuda. Dia gunakan kuda tu untuk berperang. Jelas Jadi sebenarnya kenapa Allah cerita pasal kuda? Inilah kita nak dapatkan maklumat yang tersirat dia. Yang tersurat kita fahamlah nilai kuda tersebut. Kuda tu kuda yang sangat dihargai, merupakan aset penting dalam perang tu, kita faham dari sudut hikmah dia. Okey, untuk kukuhkan juga, mari kita tengok apa kata para ulama tafsir. Tapi sebelum tu saya ada buat ringkasan kan. Ciri kuda tu fahamlah, ini semua kumpulan ayat tadi tu. Kan, kalau kita kumpul balik ayat tadi, sambung balik cerita dia, berlari kencang sambil mengeluarkan bunyi nafasnya, keluarkan api dari tapak kakinya, menyerbu musuh ketika subuh sambil menghamburkan debu-debu masuk di tengah-tengah musuh. Apa jadi dengan kuda tu? Allah tak cerita. Lepas tu nanti terus Allah cerita maklumat ni lah. Nanti cerita dia dekat sini. Ayat 6 ni, dia punya punchline dia dekat ayat 6. Allah kata apa? Kita masuk ayat 6, lepas tu saya akan kupas ke kuda. Allah kata, Innal insana li rabbihi lakanud. Jadi orang tengah syok ni, tengah buka minda nak dengar maklumat tadi tu, Allah masukkan maklumat tu. Kita faham tak? Kan orang tengah duk khusyuk dengar ni, kita pun masuk jarum. Jangan jarum lah. Maksudnya Allah Ta'ala nak sebenarnya maklumat utama dekat ayat 6, 7 dan 8. Tapi cara nak masukkan maklumat tu, nak bagi dia orang dengar, Allah buka dulu ice breaking tadi, mula-mula Allah dah buat dah. Bagi dia orang ni syok nak dengar ni, dia tengah bersedia mendengar ni kan. Pasal Allah cerita tentang kuda perang tadi tu. Ketika mereka tengah syok nak dengar tu, Allah masukkan perkara yang utama yang Allah nak sampaikan adalah pada ayat 6, 7 dan 8. Kita pergi dulu ayat 6. Allah kata sesungguhnya insan ini kepada Rabbnya lakanudun, benar-benar ingkar, benar-benar kufur nikmat. Tak faham tak? Jadi sebenarnya maklumat yang Allah nak sampaikan ni sebenarnya pada ayat 6, 7 dan 8. Tapi cara nak menyampaikan maklumat tu, nak bagi maklumat tu senang nak masuk, Allah buka dulu persediaan mereka dari sudut. Bagi mereka dengar pasal kuda tadi tu, kan? Jadi maklumat ni Allah nak bagi tahu. Manusia ni kata Allah sesungguhnya. Ini penegasan manusia ini dengan Tuhannya memang benar-benar ingkar.
memang benar-benar kufur nikmat, memang benar-benar keras kepala kepada Tuhan. Jadi apa berkaitan dengan kuda tadi tu? Jadi berkaitan dia apa? Okey, mari kita tengok dia punya ulasan dia. Ya. Okey. Pertama, yang tersurat dulu. Kenapa Allah bersumpah dengan kuda? Allah bersumpah dengan kuda kerana ia ada keistimewaan ketika berlari yang tak dimiliki oleh haiwan-haiwan lain. Kuda juga memiliki kebaikan hingga ke hari kiamat kerana ia merupakan kenderaan perang. Maknanya Wabah kata, kuda ni memang orang tahu dah dia punya nilai dia yang digunakan dalam kenderaan perang di kalangan orang Arab dan sangat penting bagi orang Arab. Lepas tu kalau nak menang perang, ada berapa ekor kuda? Berapa kuda yang digunakan? So mereka sangat hargai nikmat ni. Nampak tak? Tetapi apa kaitan dengan lakanudun? Apa kaitan dengan kufur nikmat? Kenapa kaitan dengan ingkar dengan kuda tadi? Okey. Perkaitan pertama adalah Allah nak bagi tahu dari sudut kuda tu adalah diciptakan, dijinakkan adalah untuk kamu gunakan sepatutnya untuk cari redha Allah. Macam tujuan surah tadi tu. Kuda tu. Tapi cuba kamu tengok. Kamu gunakan kuda tu dalam apa? Kamu gunakan kuda tu dalam apa? Kamu gunakan kuda itu untuk bawa dia berada di tengah-tengah musuh kamu yang kamu serang musuh kamu tu pada waktu subuh. Itu dikaitkan juga dari sudut apa? Dari sudut menyalahgunakan nikmat kuda untuk pergi bermusuh-musuhan dengan orang lain. Itu sudut pandang, itu sudut pertama. Sudut yang kedua, dia sebenarnya dia lawan kepada gunakan kuda pada jalan yang salah, sepatutnya guna kuda tu pada jalan yang benar lah. Jadi waktu kita baca ayat ni, kita dapati Allah bagi tahu memang confirm, pasti ada manusia ketika itu yang dia kufur nikmat, dia tak bersyukur. Sepatutnya nikmat kuda tadi guna pada jalan yang betul. Ataupun gunakan kuda tadi tu, dah tahu dia nikmat Tuhan, sepatutnya engkau dengarlah cakap Tuhan. Okey. Jadi kita tengok satu lagi ulasan yang sangat cantik. Yang bagikan kita jawapan, ada apa pada kuda tadi? Okey. Dalam buku Awalul Marrah At-Tadabbur Quran, Syekh Adil Muhammad Khalil kata macam ni. Kuda ni, kuda, dia akan buat semua perkara yang dia sanggup buat tu satu je. Apa tujuan dia? Tujuan dia untuk membuatkan tuan dia tu senang dan redha kepadanya. Betul kan? Kuda ni kan, gunalah untuk apa pun. Nak guna kebaikan, dia follow. Nak guna keburukan, dia follow. Nak guna untuk apa? Nak jadi macam Rabiul, dia akan guna. Kan? Nak guna menyerang musuh, dia akan guna. Sebab kuda, apa yang dia tahu, dia nak buat the best untuk tuan dia. Pada dasarnya, kuda tersebut, dia tak tahu apa-apa pun. Namun dia melakukan apa yang diinginkan oleh tuannya. Kerana tuannya lah yang memberinya makan dan memelihara. Jelas. Apa kaitan manusia tu dengan Allah? Sebenarnya daripada kuda ni. Kita baca satu lagi. Oleh kerana itu, Allah menyebutkan Allah menyebutkan setelah keingkaran manusia terhadap Rabbnya kepada Tuhannya, walaupun Tuhannya telah melimpahkan mereka banyak nikmat. Namun manusia tidak mengakui nikmat itu. Tidak redha terhadap apa yang diberikannya. Mengeluh pula di atas takdir-takdirnya kepada mereka. Inilah perbezaan kuda dengan terhadap nikmat-nikmat yang diberikan kepadanya. Maksudnya, kenapa Allah bersumpah dengan kuda tadi? Okey, kalau kuda, dia berkhidmat untuk siapa? Dia berkhidmat kepada tuannya. Sepatutnya manusia, dia kena berkhidmat kepada siapa? Dia kena berkhidmat kepada Allah. Kerana Allah lah tuan kita. Kalau kuda tadi, dia sanggup buat apa sahaja demi
untuk tuan dia yang jaga dia, maka manusia ini sepatutnya kena tiru macam kuda yang dia sanggup buat apa saja untuk tuan dia. Sepatutnya kita kena buat apa sahaja yang Allah Ta'ala kehendaki, kerana Allah lah yang jaga kita selama ni, seperti mana kuda itu dijaga oleh tuannya. Tuannya buatkan dia kandang, tuannya bagi dia makan. Tetapi ketika tuannya nak minta dia buat sesuatu, kuda tu sanggup nak buat apa saja. Sekalipun dia sanggup berada di tengah-tengah musuh, alright, saya akan buat. Kan? Tuan nak berlari berapa laju? Nak berlari, nak bawa saya berapa, nak gunakan saya berapa ratus kilometer? Kan? Tuan nak saya laju macam mana? Okey, saya akan buat the best. Demi untuk tuan dia. Tetapi manusia. Siapa yang jaga korang? Siapa yang beri makan kepada korang? Siapa yang hidupkan korang? Siapa yang jaga korang tu? Itulah yang Allah nak attack pada orang Arab musyrikin tu. Kan mereka duduk syok-syok dengan pasal kuda. Sebenarnya Allah Ta'ala nak cakap. Kan? Korang ni perangai tak sama macam kuda. Sepatutnya korang rasa, wow, kuda ni bagus. Kau akan puji kuda tu. Kau akan jaga kuda tu. Sepatutnya korang ada perangai seperti kuda itu. Kan? Patutnya kita ni jadi macam kuda tu. Sanggup buat apa saja demi untuk tuan dia. Sepatutnya kita dengan Allah lebih-lebih lagi kuda itu pada tuannya. Tapi apa jadi pada insan? Apa jadi pada insan tu? Kita tengok huraian dia. Apa maknanya kanun? Okay. Tuan-tuan, ayat ni kalau kita faham ya, bukan sekadar bersumpah dah. Allah guna pula penegasan satu lagi ni. Inna, sesungguhnya. Sesungguhnya. Bukan sesungguhnya saja, tambah satu lagi penegasan la ni. Benar-benar. Maknanya manusia yang kanut ni, manusia tu memang real, memang berlaku. Sebab apa? Allah guna sumpah, lepas tu Allah guna inna, lepas tu Allah guna la. Maknanya teruk tak manusia tu? Teruk taklah manusia yang kanut tu? Tapi kena tahu apa makna kanut tu. Kanut tu ni. Kata Al-Qurtubi, Al-Kanut ni maksudnya adalah yang kufuru wal juhudu li ni'amillah. Yang kufur dan ingkar terhadap nikmat-nikmat Allah. Okey, maknanya yang lawan Allah. Yang tekil, yang keras kepala, yang syirikkan Allah. Itulah dia panggil kanut. Okey, lepas tu kita tengok lagi ulatan. Perkataan kanut adalah kata dasar daripada Kanada. Bukan Kanada tu. Ia adalah ada persamaan dengan kufur lah. Dari sudut apa ni? Katanya, tidak menghargai segala nikmat yang telah diterima. Kanut ni dari kaitan dengan kufur. Cuma ada perbezaan kufur tu ada beza lain lah. Tapi persamaan dia dekat apa? Tidak menghargai nikmat yang telah mereka terima. Okay. Lepas tu, kufur kepada nikmat yang Allah berikan. Okay. Azan sekejap. Tempat saya ni, sebab rumah saya ni selang beberapa rumah tu dah surau. Jadi azan agak kuat. Jadi kita berhenti sekejap. Kita jawab azan. Lepas tu saya sambung sikit lagi ya. Kita akan habiskan sampai ayat 6. Itu kita boleh.
Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma rabba hadhihi da'watika wa salatil qa'imah. Allahumma zidna ilma. Allahumma. Baik, kita teruskan sikit lagi ya. Dah lepas tu nak habis dah. Okey. Okey, kita pergi kepada kanut tadi, lepas tu kita nak kaitkan dengan kuda tu secara lebih jelas lagi. Okey. Allah bagi tahu kepada kita pada ayat nombor 6 bahawasanya manusia yang kanut ni, cara Allah nak bagi tahu manusia yang kanut ni maknanya yang ingkar, yang kufur. Kan? Manusia yang tak berterima kasih kepada Allah Ta'ala ni, manusia bentuk macam ni, kata Allah. Allah gunakan penegasan. Ada inna, lepas tu ada huruf la. Guna dua penegasan, campur sumpah sekali. Jadi 3 lah. Okey, jadi kalau kita tengok perkataan kanut tadi, okey, kalimah kanut adalah kata dasar, root word dia ada huruf kaf, nun dan dal. Ia ada bersama dengan kalimah kufur. Kalimah kufur dengan kanut ni persamaannya dari sudut tidak menghargai segala nikmat yang telah diterima. Okey. Lepas tu kufur kepada nikmat yang telah Allah banyak berikan. Kita baca lagi. Sedarlah kita yang Allah Ta'ala telah berikan kepada kita segala macam kelebihan dan nikmat yang tidak terhingga. Di dunia ni kan, di dunia ini Allah jadikan untuk kegunaan kita. Kan kuda tu apalah sangat Tuhan dia bagi pada dia berbanding dengan kita, satu dunia ni Allah bagi kepada kita. Kan termasuklah juga kuda tu Allah bagi pada kita. Kan sangga kuda tu kita taat dengan kita, betul tak? Kuda tu kita boleh gunakan dia. Tetapi dengan segala kelebihan dan nikmat-nikmat itu, manusia masih lagi tidak bersyukur dan taat kepada Allah. Kalimah kanut ini membawa makna yang sangat-sangat tidak menghargai, tidak mensyukuri, kerana dalam kalimah kanut tadi dia ada huruf waw. Huruf waw yang menunjukkan bentuk sirah mubalaghah, iaitu lafaz yang bersangatan. Dia kalau tak ada huruf waw, kanut saja tidak menghargai. Tapi kalau ada huruf waw ditambah, kanud, dia akan membawa makna yang lebih dalam, makna yang lebih ekstra. Jadi ini bukan tidak menghargai dalam kadar biasa, tapi adalah yang jenis yang sangat teruk. Jadi ayat dekat sini yang Allah Ta'ala cerita pada kita yang manusia ni, sikapnya ni, sikap yang kufur dan ingkar terhadap nikmat Allah Ta'ala ni. Dan ayat di sini kita dapat belajar apa sifat ciri manusia yang sikap buruk yang Allah Ta'ala nak tegur manusia kat sini. Iaitu sifat yang kanut. Kanut ni bukan ingkar sikit-sikit. Bukan dia kufur nikmat sikit-sikit, bukan dia hargai itu sikit, tak. Tapi sangat tidak menghargai Allah. Cara tidak menghargai Allah Ta'ala ni adalah buat tak kisah apa yang Allah perintahkan. Yang Allah larang itu dia buat tak kisah. Maka perkara yang paling besar menghargai Allah adalah dari sudut mentauhidkan Allah. Jadi rupa-rupanya Allah cerita tentang kuda tadi tu, Allah Ta'ala nak bagi mereka ni bersedia untuk mendengar, mereka rasa seronok sangat pada berpasal kuda, lepas tu Allah nak sebut perangai mereka. Kan? Maksudnya yang tersurat dan tersirat kita dah nampak, maknanya kalau kuda tu dia telah buat segala-galanya untuk tuan dia, kerana tuan dia beri dia makan, tuan dia jaga dia, jadi sepatutnya kita manusia kena lebih lagi daripada kuda. Kenapa? Kerana Allah dah beri kita segala-galanya, Allah dah jaga kita daripada kita kecil lagi, kan, sampai kita boleh hidup sampai ke hari ini. Tak terbayar berapa banyak Allah bagi nikmat pada kita, kan. Tapi ada manusia ni, kata Allah, innal insana li rabbih laqanut. Benar-benar kata Allah, sesungguhnya benar-benar manusia itu ada yang dia kufur kepada Allah. Dia tak berterima kasih pada Allah. Dia tak menghargai pemberian Allah tu dengan dia lawan Allah. Dia langgar perintah Allah.
kita syirikkan Allah. Sepatutnya tinggulah macam kuda tadi. Yang maha itu Tuhan dia, yang sanggup buat apa saja. Jadi kita pun sepatutnya kena jadi seperti itu. Kerana Allah dah bagi kita segala-galanya. Jelas tuan-tuan? Dapat tak maksud dari sudut Allah bersumpah tadi sampailah ayat 6 ni. Maknanya kita dah dapat belajar sampai ayat 6 ni, kita dapat belajar tentang sifat manusia pertamanya di sini. Kita belajar ciri nombor 1, lakannya. InsyaAllah nanti kelas akan datang, kita akan perincikan lagi sedikit maklumat tentang kanun. Lepas tu kita akan masukkan ayat yang 7, 8 sampai ayat nombor 11. Jadi moga-moga surah Al-Adiyat ini dapat dapat menyentuh hati kita, dapat menyedarkan kita bahawasanya Allah dah jaga kita, Allah dah bagi kita macam-macam. Tapi cara kita nak menghargai Allah Ta'ala ni, kita kena baik. Ya. Tapi ada manusia ni, kata Allah, yang dia sangat tidak berterima kasih kepada Allah. Sangat tidak bersyukur kepada Allah. Tidak menghargai apa yang Allah beri kepada dia. Jadi moga-moga kita semua dapat manfaat tulisan kita pada petang ini. Kerana saya nak buka terlebih dahulu. Saya nak jawab mana-mana persoalan jika ada. Okey. Kita sambung nanti pada minggu depan untuk siri yang kedua. Kita akan tamatkan surah Al-Adiyat ini. Baik, ada persoalan, pertanyaan? Ada, ya. Mesej ni Allah tuju kepada orang kafir ke yang mensyirikkan Allah ke macam mana Ustaz? Ke Semua. Umum. Umum. Kalau sekalipun ada ayat mana-mana yang menyebut sebab yang khusus, tetapi pengajaran dia, teladannya Allah nak tuju pada kita. Jadi insan dekat sini kepada kita lah. Tapi insan dekat sini adalah insan yang dia kanut tadi. Kalau kita tidak kanut, alhamdulillah, kita perbaiki lagi. Tapi kalau kita ada ciri-ciri pada kanut tadi, kita kena berubah. Okay, jelas. Jadi, kuda tadi bukan sekadar Allah Ta'ala nak menyebut dari sudut isu tentang nikmat semata-mata, tetapi isu kuda tadi ia adalah sebagai contoh bagaimana dia menghargai, bagaimana dia buat terbaik kepada tuannya. Itu dari sudut pandang berkaitan penggunaan kuda dengan ayat yang ke-6. Jadi dia ambil secara umum. Wallahu ta'ala. Ada soalan lain? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ustaz, saya nak tanya, kalau ayat ni turun pada Rasulullah kan? Ya. Jadi masa dia dengar tu, dia tak cerita ke permulaan tu sama ada kuda ke unta, macam mana boleh jadi? Sebab kalau kita dengar pun kata jadi macam mana boleh ada pendapat lain? Okey. Zaman Nabi SAW tentulah mereka faham. Tentulah mereka faham tentang, sebab ayat tadi tu kan menceritakan tentang dia berlari, dia masuk tengah-tengah musuh. Maknanya orang dulu dia faham lah. Cuma pada kita tu sebab apa? Sebab dia macam ni. Sebab tidak ada hadis Nabi SAW yang menerangkan ayat itu secara jelas. Tapi sudah pasti zaman Nabi takkan tinggalkan sesuatu maklumat yang para sahabat tak boleh faham lah. Tidak ada. Cuma cara dia faham ayat tu, dia boleh membawa kepada dua makna tadi.
Sebenarnya tak salah juga dua makna tadi. Lepas tu kita tak kata dia salah. Tapi yang lebih dekat, lebih tepat maknanya apa. Tapi orang dulu dia fahamlah al-adiyat tu apa. Jadi kita ke soalan Puan. Ya, terima kasih. Sama-sama. Nak tanya. Ya. Maksudnya memadai lah kalau orang tanya kenapa kau sembahyang? Sebab Allah suruh. Macam tu boleh ke? Jawab macam tu. Boleh. Kita boleh jawab macam tu untuk Allah suruh. Kita untuk permulaan kita push diri kita melihat sesuatu amal tu dari sudut kewajiban. Okey. Tapi lama-lama kita mungkin kita dah boleh jawab kenapa kau solat? Tanda aku mensyukuri nikmat Allah. Dia akan bawa nanti lama-lama dia akan naik kepada nilai tahap di ibadat tu kerana cinta, kerana suka. Tapi untuk permulaan kita orang awam ni, kita punya cari ibadat kita memang perlu ada faktor, ada push factor yang kita nak buat amal tu. Sama ada dari sudut kita nak kejar pahala. Dan kenapa kau buat amal tu? Kerana pahala dia banyak tau. Macam tu. Kenapa kau buat amal tu? Kerana aku takut Allah masukkan aku dalam neraka. Macam tu. Tapi kalau kita dah boleh maintain, dah lama kita buat, nanti akan membawa kita kepada naik sikit amal tu. Kenapa kau buat amal tu? Kita bukan lagi jawab kerana kita nak pahala, tapi kerana tanda terima kasih aku pada Allah. Aku nak cari kasih sayang Allah. Kalau sama ni mungkin kerana kita takut kita berdosa. Tapi lama-lama kita dah jadi orang yang buat ibadat tu kerana dah nak dapatkan macam dah kerana suka, kerana cinta. Dia dah berbeza. Dia sampai nanti kita buat ibadat tu secara willing lah. Itulah yang dapat saya jawab dari sudut itu. Jadi jawapannya memang tak salah lah. Betul lah kerana Allah yang suruh. Kerana kita hamba. Okay, jadi buktikan kehambaan itu dengan fulfillkan segala yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada soalan lain? Ustaz, surah ni kan sebelum penurunan surah dia sebelum surah selepas Al-Asr kan? Al-Asr kan? Pasal sumpahan waktu. Jadi ada kena-mengena tak dengan kuda yang berlari laju ni? Dari segi waktu lah. Pertama, seperti saya sebut awal tadi, kita pun itu hanyalah ijtihad saja dari kalangan para ulama yang nak menyandarkan penurunan sebelum dan selepas. Okey, kat situ. Oleh kerana ia hanyalah pendapat para ulama, maka kita pun tak boleh nak macam wallah saya tak dapat nak membuatkan perkaitan dia secara langsung seperti mana kita boleh mengkaitkan Al-Zalzalah dengan surah Al-Adiyat sebab dia tengah duduk sebelah-sebelah. Okey, tetapi namun begitu sudah pasti semua surah-surah di dalam Quran bukan isu masalah dia turun dulu ke dia tak turun dulu ke, memang dia ada perkaitan di antara satu sama lain. Katakan surah Al-Fatihah yang letak awal-awal surah ada berkaitan dengan surah yang ke-114 akhir-akhir surah pun ada. Lepas tu kalau siapa belajar munasabat, dia belajar hubung kait sesuatu ayat Quran ke surah ke, memang dia ada perkaitan. Dia kalau tengok contoh lain kan, kita juga boleh buat perkaitan 15 surah yang dimulakan dengan sumpah. Kita kumpulkan semua 15 surah tu pun kita dapat perkaitan. Seperti mana juga adakah ada perkaitan kuda tadi dengan masa. Sudah pasti ada perkaitan dia. Cuma untuk saya menghubungkaitkan secara jelas tu, saya wallahu ta'ala alam. Mungkin ada para ulama ulas, tapi saya tak dapat jawablah untuk petang ni. Dari sudut perkaitan dia penyusunan surah tu. Sebab ada ulama yang dia tulis kitab tafsir, dia susun
bukan ikut daripada susunan surah, tapi diikut daripada penurunan, daripada penurunan surah. Contoh macam kitab Syekh Ban-Nakah. Saya tunjuk kitab dia. Dia macam ni. Contoh kalau kita tengok yang kitab yang Ma'arijut Tafakkur kan, wa Daqaiqit Tadabbur ni, yang kalau kitab macam ni dia susun ikut surah turun. Mungkin ada, nanti saya rujuk balik soalan tu, nanti saya nak tengok ada tak hubung kait yang dibuat oleh Syekh Abdul Rahman Hassan Ban-Nakah Al-Maidani ni, nak tengok ada tak dia linkkan surah Al-Asri dengan surah Al-Adiyah. Ya, insya-Allah. Nanti saya cuba carikan jawapan dia. Kalau saya mampu jawablah. Kalau saya tak jumpa tu, saya minta maaf banyak-banyak atas kekurangan nak memberikan jawapan tersebut. Tapi pasti semua ada berkaitan dia. Semua ada berkaitan di antara satu surah dengan satu surah yang lain. Wallahu ta'ala alam. Baik, ada persoalan lain? Tak ada. Okey, kita pun dah lewat 15 minit untuk mengerjakan solat asar ni. Kan? Okey, jadi kita teruskan cepat-cepat kita mengerjakan solat asar. Jadi kita berhenti di sini. InsyaAllah kita sambung minggu depan. Terima kasih banyak-banyak kepada Zandra sekeluarga Jazakallah atas khairan. penganjurannya. InsyaAllah kita jumpa minggu depan. Barakallahu fikum. Aku qali hadza wa sallallahu alaihi wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi wabarakatuh.